صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. Rahman ya Rahman, ku memohon ya Rahman, penuhi hatiku dengan kemuliaan Al-Quran di dalam kehidupan. اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. Rahman ya Rahman, ku memohon ya Rahman, penuhi hatiku dengan kemuliaan Al-Quran di dalam kehidupan. اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. Rahman ya Rahman, ku memohon ya Rahman, penuhi hatiku dengan kemuliaan Al-Quran di dalam kehidupan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وقال رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه أقوالنا أما بعد. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan,
Apa khabar semua? Selamat pagi diucapkan. Alhamdulillah, hari ini hari Isnin, 3 hari bulan 5 2021. Kita berada di awal bulan 5 sekarang ini. Dan kita juga berada pada 21 Ramadan, okey, 1442. Dan Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, sedar tak sedar, pejam celik, kita dah melepasi 20 Ramadan dah. 20 Ramadan. Sedar tak sedar. Saya rasa juga untuk Ramadan tahun ini nampak lebih terisi sikit. Mungkin faktor kalau nak dibandingkan dengan tahun lepas ialah Ramadan lepas saya sendiri pun work from home, kerja di rumah. Jadi mungkin dari sudut pengisian tu dia tak rasa sangat. Jadi bila tibanya Ramadan pada tahun ini, Alhamdulillah, kita dengan adanya live sebegini, kemudian kelas-kelas Quran pun jalan macam biasa. Jadi masa itu yang saya maksudkan tadi, masa tu terisi. Dan itulah, sedar tak sedar kita sudah berada di penghujung Ramadan. Ramadan akan pergi untuk tinggalkan kita dalam beberapa tempoh sahaja lagi. Dan insyaAllah tuan-tuan dan puan, apa-apa pun kita cuba untuk manfaatkan yang berbaki ini. Kalau tuan-tuan dan puan ingat apa yang saya pernah kongsikan sebelum ini dalam Journey with Ramadan, Journey with Quran, pada hari Khamis hari tu, siapa ingat, saya ada beritahu tuan-puan point yang last. Dalam kita nak istiqamah dengan sesuatu perkara ni, kita jangan buat benda yang over. Maksudnya benda yang kita ni tak mampu nak buat sebenarnya. Arti kata lain, apabila kita nak buat sesuatu perkara, khususnya ibadah, kita nak istiqamah kepada sesuatu. Jadi kita jangan paksa kita untuk overload, untuk buat benda tu yang terlalu over sangat, sehingga sampai satu masa dia akan membebankan kita balik. Dia akan menyusahkan kita semua. Sebab lain orang, lain dia. Dia macam askar, dia ada level-level pangkat dia. Kalau kita ni pangkat yang biasa-biasa, so kita relax dulu. Jangan kita samakan dengan para masyayikh, para alim ulama, yang mana dari sudut amalan mereka, Allahu Akbar, tak boleh bawa bincang, orang kata. Hebat tak hebat lah, ya. Jadi ikut kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan seseorang itu melainkan apa yang terdaya olehnya. Jadi kita kena ingat untuk kita istiqamah dengan sesuatu perkara macam Quran ni. Kalau kata kita tak boleh nak attend kelas, kita istiqamah dulu untuk sharing tajwid. Ibaratnya begitu. Jangan kita push, ni nak join. Last nanti kita akan ketinggalan lah. Sebab tu kena faham konsep istiqamah ni bagaimana. Biar benda tu sikit tetapi berkekalan. Kita dah rasa okey, dah rasa solid, kita upgrade sikit. Dia pelan-pelan tuan-puan. Jangan sekali pum terus. Jadi agak sukar lah. Jadi tuan-tuan dan puan, bila masuk dah 10 Ramadan takhir ni, kita dapat banyak fadilat-fadilat yang ataupun amal-amal yang kita boleh tengok. Sekarang ni kan dunia viral. Bila masuk je grup WhatsApp mesti ada kan apa panduan, apa yang perlu kita buat. Jadi kita boleh jadikan itu sebagai panduan kita. Yes, itu terbaik lah. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudi share, kan, nak ajak kawan-kawan lain untuk melakukan amal ibadah. Terbaik, itu dah terbaik dah. Cuma untuk individu tu sendiri ataupun kita sendirilah tuan-puan, kita tengok dulu dan checklist. Mana yang kita mampu untuk follow, mana yang kita mampu untuk buat. Kalau tuan-puan rasa memang mampu untuk buat semua, silakan. Itu tidak menjadi masalah. Ini ceritanya kalau kita buat tetapi risau ataupun bimbang ianya tidak kekal. Dan akhir sekali tak kekal, terus kita tinggalkan. Betul tak? Lagi nanya. Dan contoh macam khatam Quran juga. Tuan-puan mungkin tahun ni target untuk khatam Quran 30 juzuk. Alright? Itu dah memadai dah kepada mereka yang mungkin tak pernah. Tapi siapa yang dah pernah, mungkin dia nak target tahun ni 2 kali khatam. Ataupun habis satu khatam, dia nak teruskan dan tengok berapa yang dia boleh dapat sampailah habis Ramadan ni. Dan ada juga yang mungkin tak lepas. Maksudnya tak lepas untuk nak habiskan khatam tu 30 juzuk. Jadi nak buat macam mana? So target lah, sekurang-kurangnya ada juga baca. Tiap-tiap hari kan, sekurang-kurangnya ada juga baca. Walaupun tak habis 30 juzuk, tak apalah. Permulaannya begitu.
So nanti next pasang azam baru pula niat. Tapi kena ada kata apa, planning yang betul lah. Kena ada planning yang betul. Sebab tu kita cuba usahakan sebelum ni kan, kita buat Ramadan planner dan sebagainya. Ada sedikit perkongsian yang kita sharekan kepada tuan-puan kan, daripada saudara Ifan sendiri. Begitulah. Okay. Kata Puan Mazna, istiqamah. Yes. Nanti yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran. Gitu. Saya selalu nak sebut kata apa, term tu, tapi selalu lupa depan dia, lupa kepala dia. Jadi dah ada Puan Mazna tolong tulis, so saya sebut balik. Dia ibarat apa, yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran. Mantap gitu. Okay, terima kasih. InsyaAllah Ustaz, Ramadan kali ni makcik khatam azam tahun ni. InsyaAllah, amin ya Rab. Saya doakan kepada sahabat-sahabat yang memasang impian dan hajat, moga-moga dipermudahkan oleh Allah. Okay, moga Allah buka pintu hati kita untuk mudahkan kita. Moga Allah berikan ruang dan peluang kepada kita. Kan? Mungkin bulan Ramadan ni juga membuatkan hati kita lebih terpaut dengan Quran. Dia asbab je, semua tu semua asbab. Kan, sebab kita buat ni, jadi dia mendatangkan satu lagi manfaat yang lain secara tak sedar lah. Tahu-tahu dah jadi je kan. Macam tuan-puan follow sharing tajwid ni, asalnya belik Facebook je, tak ada niat apa pun, tapi sebab dia tertekan punya cerita, tekan-tekan udah melekat sampai sekarang. Tak pasal-pasal, daripada tak reti terus reti. Ya tak? Hati tu. Dan apa-apa pun ianya adalah anugerah daripada Allah lah. Sebab tu kita kena mensyukuri segala nikmat. Ala kulli ni'mah min Allah. Segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang Allah curahkan kepada kita, tu kita kena hargai dan berterima kasih. Bukan semua orang dapat peluang ni tuan-puan. Bersyukur banyak-banyak insya-Allah. Baik, so terima kasih kepada sahabat-sahabat yang setia menanti dengan kita punya slot sharing tajuk pada pagi ini. Sahabat-sahabat yang belum share, bantu saya tolong share dulu. Share tu free tuan-puan, tak kena bayar. Okay, tolong tekan butang share belah kiri tuan-tuan perempuan. Pada phone masing-masing tu tekan butang share. Nak share ke grup boleh, share ke profil masing-masing pun boleh, terpulang lah. Okay, dan sahabat-sahabat yang memberi salam sebentar tadi, saya jawab juga dengan Waalaikumsalam. Okay, harap semua sihat selalu lah. Yang baru masuk ahlan wa sahlan, jangan lupa share dulu dah. Baik, jadi jom, makin ramai yang masuk ni, kita boleh mula dah kot, InsyaAllah. Baik, ada yang kata dah khatam Al-Quran, Alhamdulillah. Terbaik. Alhamdulillah. Okey, jadi insyaAllah kita nakkan lagi barakah dalam pertemuan kita pagi ini. Sama-sama kita dahulukan dengan bacaan pembuka suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Baik, jadi insyaAllah untuk hari ini tuan-tuan perempuan kita akan sambung satu ayat saja, tapi ayat ni panjang jugalah. Okay, ayat 229. Ayat 229, dan siapa yang ada mashaf boleh buka pada muka surat 36. Kita masih lagi berada dalam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah, ya. Ayat 229 muka surat 36 insya-Allah. Waalaikumsalam Puan Hasmah Hussein.
Puan Faizah Hamran jarang komen. Okey, baik Puan. Tak apa, tak mengapa. Okey. Baik, alhamdulillah. Jadi insya-Allah ini ayat yang kita akan baca pada pagi ini. Jadi saya harap semua bersedia. Tuan-tuan dan puan, jangan lupa untuk tajdid niat masing-masing. Betulkan niat semula, luruskan niat. Dan pastikan berada di tempat yang baik seperti yang saya selalu pesan. Kemudian jangan lupa nota-nota. Itu paling penting lah. Nota. Buku nota. Tapi buku nota kena ada pen, tuan-puan. Kalau tak ada pen jenuh juga. Nak nulis pakai apa tu? Itu kalau tak ada nulis pakai pen tu, itu level Imam Syafi'i tu. Allah. Okey, pastikan ada pen. Dakwat pun kena ada. Dakwat pen. Terpulang lah. Nak pakai pen ke pensel ke, nak nulis guna pen marker ke, terpulang tuan-puan. Asalkan ada je input tu, rasa ianya penting, apa lagi? Catat. InsyaAllah, jom kita teruskan bacaan kita. Kita baca sama-sama dulu untuk ayat 229 ini. Tarik nafas tuan-tuan dan puan. Ready. Alright. Sedia. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Baik, selesai untuk bacaan kita bersama-sama ayat 229 ni. Jadi, apa tunggu lagi? Jom kita teruskan untuk sesi bedah membedah, tuan-puan. Okey, pastikan ready dengan alat bedah masing-masing. Yang belum share, bantu saya tolong share, tuan-puan. Bantu saya share dulu. Okey. Baik, jom kita mula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الطلاق مرتان Baik, tuan-tuan dan puan, di sini alif lam syamsiah. Untuk hukum alif lam syamsiah ni, kita tahu kan ciri-ciri alif lam syamsiah mesti ada hamzah wasal, kemudian huruf lam yang kosong, kemudian huruf seterusnya tu bersabdu. Itu kebiasaan, kaedah ataupun cara untuk kita kenal hukum alif lam syamsiyah. Cuma mungkin ada yang terlupa macam mana nak memulakan bacaan pada hamzah wasal. Sebab hamzah wasal ni seperti yang kita maklum, ianya tidak ada
Tidak ada baris, tuan-tuan dan puan. Hamzah wasal ni tidak ada baris. Jadi apa yang kita kena faham ialah pada hukum alif lam ta'rif, iaitu alif lam syamsiah dan qamariyah, dan contoh yang kita lihat sekarang ni alif lam syamsiah lah. Okey, pada hamzah wasal kita akan mulakan dengan baris atas ketika hendak memulakan bacaan lah. Ketika hendak memulakan bacaan macam ni. Sebab kadang-kadang ada juga pengalaman saya sebelum ni, student tanya, "Ustaz, ni nak tengok huruf ketiga ke?" Untuk menentukan baris, nak baca A ke I ke U, at-tala ke ut-tala ke it-tala. Macam mana Ustaz, nak kena tengok huruf ketiga ke? Jadi jawapannya tidak. Untuk alif lam syamsiah tidak ada kaedah. Dia memang akan dimulakan dengan baris atas sahaja selama-lamanya. Ingat tu. Alright. Yang tak ada masalah, okey lah, kan? Ni saya sharekan kepada mereka yang mungkin ada kebuntuan di sini lah. Okey, boleh nak? Untuk yang melihat kaedah yang tengok huruf ketiga tu, itu dalam keadaan penulisan yang lain, bukan begini. Walaupun memang dimulakan dengan hamzah wasal, tetapi kita akan dapati bahawa selepasnya tidak akan ada huruf lam. Maknanya selepas hamzah wasal yang tidak ada huruf lam, itu baru kita menggunakan kaedah, iaitu dengan melihat huruf yang ketiga. Okey, ini saya cerita secara umum lah. Dan saya harap tuan-puan faham dan jelas apa yang saya cuba sampaikan ini. Jadi at-ta alif lam syamsiah, at-talaqu, at-talaqu. Kemudian la ni dua harakat ni alif mat sebelumnya baris atas. Huruf qaf ada depan, qu tebal selamanya. At-talaqu marra, qu tebal, ma nipis saja. Kemudian ra bersabdu ni kena tebal semula. Ra baris atas kena tebal. Marra, ra, jangan marra, marra. At-talaqu marra, at-talaqu marratan, at-talaqu marratan, marratan, marratan. Kemudian tan ni kat sini ma'arid lisukun. Kita nak berhenti pada nun, sebelumnya ada ma asli. Jadi ma'arid lisukun 2, 4 ataupun 6 harakat. Boleh nak? Oh, maknanya kalau bentuknya macam alif lam syamsiah, bukan bentuk macam alif lam syamsiah, ni memang alif lam syamsiah. Dia tak ada yang bentuk macam alif lam syamsiah. Kalau ada lam tu confirm lah. Cuma beza dia syamsiah ataupun qamariyah sahaja. Okey, boleh Puan Zurina? Okey, at-talaqu marratan, gitu. Fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Fa huruf fa beri atas fa. Ini bukan alif mat, tapi ini ialah tiang bagi hamzah. Jadi fa satu harakat, i hamzah pada bawah i satu harakat, fa'i. Kemudian matikan mim, fa'im, mim mati bertemu sin, izhar syafawi, jelaskan makhraj dan sifat mim tu. Fa'im tu sahaja, mim yang ada simbol kan. Fa'imsakum, sa dua harakat, ni alif mat sebelumnya baris atas. Kemudian di sini huruf kaf, tuan-tuan dan puan, dan di dalamnya bukan huruf hamzah tetapi kepala huruf kaf yang dalam ni. Ingat ya, kepala huruf kaf. Baik, dan kaf ini bukan baris hadapan sebenarnya. Kaf ini tanwin. Tanwin baris hadapan. Baris hadapan tu dah betul dah, tapi dia baris dua. Baris dua di hadapan. Asalnya dia ada dua lah kat sini kalau ikutkan. Ada dua. Alright. Jadi salah satunya digantikan dengan mim ni. Tujuannya apa?
Sebab kalau kita tengok kat sini, kita cerita sebab dululah. Tanwin kalau bertemu ba, dia akan jadi hukum iqlab. Kan? Siapa yang dah faham iqlab, so tak ada masalah lah. Tanwin bertemu ba, hukumnya iqlab. Jadi untuk hukum iqlab ni, apa yang kita dapati di dalam penulisan Al-Quran, sememangnya akan diletakkan simbol ataupun huruf mim yang kecil di sini. Nak bagi tahu apa? Bunyi itu adalah bunyi sebutan huruf mim. Iqlab, tukar. Iqlab ni maksudnya tukar. Tukarkan bunyi tanwin tadi kun jadi kum. Begitu. Baik, untuk hukum iqlab kena dengung lah. Kadarnya 2 harakat. Dan boleh dibaca dengan 2 wajah. Iaitu yang pertama, tutup bibir bersahaja, kum, ataupun rapat bibir sahaja. Kalau tuan-puan tanya saya cenderung yang mana? Saya cenderung yang pertama tadi, iaitu tutup bibir bersahaja. Dan ianya sama seperti hukum ikhfa syafawi. Okey, sama seperti hukum ikhfa syafawi. Jelas tak tuan-tuan dan puan setakat ini? Okey, ikhfa syafawi, mim mati bertemu ba. So samalah dengan hukum iqlab, iaitu dengan menutup bibir bersahaja. Fa imsakum, dengung semestinya lah kadar 2 harakat. Bila kata bersahaja ni maksudnya tak sempurna lah. Kalau sempurna kum, ni bersahaja. Fa imsakum bima'rufin. Okey, jelas setakat ini untuk hukum iqlab itulah gaya bacanya. Kemudian B, ini huruf ba tuan-tuan dan puan, baris bawah, bima'ruf, huruf ain. Okey, terdapat sifat tawassut di sini, suara tidak terlepas, tidak tertahan. Tengah-tengah. Ma' fa imsakum bima'rufin, bima'rufin. Begitu. Huruf ra baris depan tebal. Ni waw mad sebelumnya baris hadapan. Fin, tanwin bertemu hamzah, izhar halqi, izhar jelas apabila bertemu dengan hamzah yang datang daripada huruf kerongkong halqiyah. Bima'rufin aw tasrihum biihsan. Aw, waw yang sukun sebelumnya baris atas. Bacaan apa? Bacaan lunak. Okey, bacaan lin lah, lembut kan. Kemudian huruf sin mati, tas. Tas, hujung lidah nak keluar ke? Tak perlu tuan-tuan dan puan. Huruf sin lidah duduk di dalam saja. Tasri, huruf ra nipis baris bawah ni ya mad. Kemudian tanwin, sekali lagi kita jumpa tanwin. Ini asalnya tanwin baris hadapan, tetapi salah satunya digantikan dengan mim sebab kita tengok alasan yang sama. Tanwin bertemu ba, hukumnya iqlab. Tasrihum, tutup bibir bersahaja. Au tasrihum biihsan. Tawassut dan tawallus. Tawallus tu tak wujud tu. Tawallud. Tawallud. Tawallud tu beranak. Tawassut ni sifat bainiyah. Kalau rasa keliru nak sebut tawassut tu, sebut bainiyah. Okey? Sebut bainiyah. Sama maksud dia. Tengah-tengah, perantaraan. Baik. Tasrihum bi'i. Ba baris bawah. Kemudian ni hamzah baris bawah, bi'i. Matikan habdas ni, bi'ih. Tasrihum biihsan.
tasrihum bi ihsan. Tasri, alright. Sa ni mad arid li sukun. 2 boleh, 4 boleh, 6 boleh. Okay, clear فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. Selesai. Okey, baik. Jadi kita baca daripada At-Talaq ni. Kita mulakan dengan isti'azah. Kita baca sama-sama nah. Ready? Tarik nafas semua dulu. Tarik nafas. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-talaqu marratan. Okey, huruf ta ni saya lupa nak sebut tadi kan. Ta ni pun sama tebal. Ta dengan qa. At-ta. At-talaqu marratan. Okey, kita teruskan. Fa'imsa. 1, 2, mula. فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. Okey, selesai takat ini dulu. Kita teruskan lagi. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا. Baik. ولا يحل لكم. ولا huruf waw baris atas, la 2 harakat. Ni alif mat sebelumnya baris atas. Yahillu huruf ya baris atas 1 harakat juga. Ha pedas. Ingat tengah kerongkong disempitkan. Wala yahillu lakum. Wala yahillu lakum. Yahillu lam bersabdu, jaga baik-baik, jangan abaikan. Lakum. Lakum huruf lam baris atas la. Kum ni disiplinkan bunyi dia, jangan kum. Disiplinkan. Kum, K-U-M. Okey. K-U-M, kum. Wala yahillu lakum. Mim mati bertemu hamzah. Apa hukum dia? Tuan-tuan puan? Kita ada jumpa juga tadi kan. Mim mati bertemu hamzah ni. Hukumnya izhar. Izhar syafawi. ولا يحل لكم أن تأخذوا. Nun mati bertemu ta, ikhfa hakiki. Nun mati bertemu ta ni ikhfa hakiki, tuan-tuan puan. Sembunyikan nun. Jangan sebut nun tepat pada makhrajnya. Jangan sebut nun tepat pada makhrajnya. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما ni jangan jangan ini pagi tawallud tadi yang kata keliru tadi kan. Jangan beranakkan bunyi dia lah. Huruf hamzah ni bersifat syiddah, suara yang tertahan. Okey, jangan lepaskan dia. Ta'khudhu. Kan? Seronok bunyi itu kadang-kadang. Sharp. Ta'khudhu mim. Itu sifat bagi huruf hamzah yang perlu kita jagalah. Okey, sifat syiddah, iaitu suara yang tertahan. Huruf hamzah dan bukan hamzah sajalah, ada lagi huruf yang lain. Ta'khudhu mim. Okey, huruf kha tebal, selamanya khu. Baris depan zu, huruf zal kena muncung, muncung tu ya, tapi jangan lupa keluarkan sedikit hujung lidah. Muncung ni sebab dia baris depan. Huruf kha dengan zal ni kan baris depan, so kena muncung bibir lah. Cuma huruf zal ni makhraj dia, hujung lidah perlu dikeluarkan. Ta'khudhu.
Okey, zu ni waw mad. Baik, ini pula huruf ziyadah. Ada pada tulisan tetapi tiada pada bacaan. Ziyadah ni maksudnya apa? Tambahan. Ianya huruf tambahan sahaja yang memang ada pada penulisan itu tetapi tidak perlu dibaca. Tawassut keliru. Dia sebab nama dekat-dekat puan. Tak apa. Nanti lama-lama dengar tu percayalah. Mesti kita dapat faham juga Jangan risau, insya-Allah. Alright, kita sambung lagi. Mim wajibul gunnah. Mim bersabdu dengung yang sempurna. Mimma. Simbol mat bertemu dengan hamzah 2 harakat. Ni siapa yang join kita semalam, kita baru bincang ni kan. Kalau simbol mat bertemu dengan mat badal, selepasnya ada mat badal, confirm mat jaiz munfasil. Okey, mat jaiz munfasil. Wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhun. 2 harakat. Mat badal. Mat badal ni macam mana kita tak tahu, asasnya dia hamzah yang dibaca 2 harakat dan duduknya di awal kalimah. Di awal kalimah kan. Nama pun awal kalimah, maknanya kalau memang tak ada huruf lain lah sebelum dia, dah dia di awal. Jadi untuk keadaan ini secara tak langsung kita akan nampak bahawa ini adalah hukum mad jaiz munfasil, iaitu pertemuan huruf mad, iaitu alif ini dengan hamzah dalam 2 kalimah yang berbeza. Mimma satu perkataan, kemudian hamzah ataupun ataitumu ni dalam perkataan yang lain, yang kedua lah maknanya. Begitu. Okey, boleh? Mantap. Alhamdulillah. Huruf tambahan tak payah baca, biar dia. Betul. Okey? Tuan Kamarul, waalaikumsalam. Ta'khudhu mimma ataitumuhun. Tai kat sini, tai bacaan lin. Taitumu. Okey, ya lin sebelumnya ada huruf berbaris atas. Tumu, waw mad sebelumnya baris depan. Hunna, mu 2 harakat mak asli. Nun bersabdu, hun kena dengung 2 harakat, dengung sempurna, wajibul gunnah kat sini, wajib dengung. Syai'an, ya yang sukun sebelumnya baris atas, bacaan lin. Okey, bacaan lin, bacaan lunak, lembut. Hunna syai'an illa Baik, illa ni tuan-tuan perempuan, kalau kita tengok asal, ianya adalah hukum mat jaiz munfasil kalau sambung lah. Tapi kalau berhenti, dia akan berbalik pada hukum dia lah. Illa la mat asli. Okey, mat asli. La ni asalnya mat asli. Illa, tapi dia jadi panjang tu sebab dia jumpa dengan Pakcik Hamzah ni. Gitu dia nak jumpa Pakcik Hamzah. Tapi kalau kita niat nak berhenti, illa, so dia tak jumpa lagi. Dia memadam niat untuk jumpa Pakcik Hamzah sebab dia nak relax dulu, nak berhenti. Maka dia akan berbalik pada hukum asal dia. Melainkan kalau dia nak sambung. Jadi syarat dia nak jumpa dengan Pakcik Hamzah tu kena dipanjangkan. Ya. Ini sajalah buat jalan cerita sikit kan. Punca yang jadi panjang tu sebab dia nak bertemu dengan Hamzah tu. Selagi mana dia tak bertemu, takkan jadi tuan-puan. Macam tadi saya kata kita nak berhenti kan. Syai'an illa. Okay, nak relax dulu, berhenti kejap. Okay, dah bersedia nak jumpa Hamzah. Alright, jom. Illa an yakhafa. Panjang lah sebab dia nak jumpa. Dia nak jumpa dah. Dia on the way dah tu. Nak jumpa dengan huruf Hamzah. Maka dipanjangkan, hukumnya mat jaiz munfasil kat sini. Illa. Okey.
Mad jaiz munfasil, pertemuan huruf mad dengan hamzah dalam dua kalimah yang berbeza. Jadi kita berhenti dulu kat sini lah. Okay, kita nak ambil potong-potong ayat kan. Ataitumuhunna syai'an illa, berhenti situ. Okay, nanti nak ambil balik illa. Okay, begitu. Baik, kita ambil balik daripada sini. Saya baca dulu, saat lagi kita baca sama-sama ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا. Okay, kita baca sama-sama. Ready semua? 1, 2, mula. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا. Kalau nak berhenti kat syai'an tu boleh ke Ustaz? Boleh je. Tapi macam kat sini illa ni maksudnya melainkan. Maksudnya contoh nak cerita melainkan, kita berhenti sekejap, tu ambil balik melainkan. Faham tak? Illa ni maksudnya melainkan. Okay. Saya kadang-kadang tak nak jumpa awal sebab nak rehat dulu. Hebat kalau selalu jumpa, sebab jumpa memang panjang dengan Pakcik Hamzah. Mantap. Ustaz Cik Wan kita. Okey. Puan Cik Aisyah tadi, clear Biasanya kalau saya berhenti kat perkataan illa ni, sebab nanti bila ambil berhenti kat illa, kemudian ambil balik illa tu. Illa ni maksudnya melainkan. Okey. Tapi kalau kata dah tak cukup nafas ke apa, berhentilah kat syai'a tu. Nanti ambil balik belakang tu. Mimma ataitumuhunna syai'a, tu ambil balik mimma ataitumu. Okey, baik. Kita dah baca belum? Belum lagi tak? Baca sama-sama. Tadi saya dah baca dah. Tak apalah, saya pun tak ingat dah baca ke belum. Kita baca, ambil balik wala yahillu. Okay, ni yang sama-sama punya sama-sama kita baca. Tuan-puan ikut. Kita berhenti kat illa, la 2 harakat. Okay, 1, 2, mula. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا. Okey, berhenti sini dulu. Kemudian ambil balik illa. Illa an yakhafa alla yuqima hududallah. Baik. Illa panjanglah tadi sebab nak jumpa dengan Pakcik Hamzah tu. So kena panjangkan dia. Ainun mati bertemu ya idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah, memasukkan bunyi nun. Okey. Wasal dan waqaf bacanya 4 harakat juga ya. Ni yang mana ya, Puan Nuraini? Puan Nuraini Tahrin tanya yang mana tu? Illa tu ke? Tadi saya dah sebut dah. Kalau berhenti 2 harakat, harakatain. Okey, 2 harakat. Kalau sambung baru panjang, 4 atau 5. Okey. Kalau berhenti 2, kalau sambung baru 4 atau 5. Itu bagi hukum mad jaiz. Kena faham kaedah tu lah.
Puan Nuraini, jelas apa yang saya sebutkan ni? So jangan keliru. Sebab itu untuk mat wajib ya begitu. Kalau sambung ke berhenti ke, baru kita panjangkan jugalah. Kadarnya 4 atau 5. Sebab dia dalam satu kalimah. Ni 2 kalimah. Mat jaiz dia memang begitu. Baik, kita sambung balik. Nun mati bertemu ya. Nun mati bertemu ya. Hukumnya apa? Idgham bi gunnah. Memasukkan bunyi nun ke dalam ya secara naqis, iaitu tidak sempurna. Ayyakha. Dengung tuan-tuan. Mesti adalah bi gunnah. Cuma dengung tu bukannya hanya panjang dua tu, bukan. Kita nak pastikan sifat dengung tu betul-betul wujud. Illa ayyakhafa ayyakhafa. Kalau kosong nanti jadi ayyakha. Cara dia tutup hidung lah. Okey, bila kita sebut tu bila ada rasa sengau kat hidung tu, maknanya ada lah tu. Okey, kalau ada rasa sengau kat hidung tu, maknanya jadilah dengung kita tu. Nampak? Saya rasa gatal hidung pula. Tambah hidung saya memang gatal pagi ni sikit. Bila tutup hidung tu rasa lagi gatal rasanya. Okey, tuan-tuan boleh cuba rasa. Kalau kosong tu maknanya hilang lah unsur dengung tu tadi, sifat dengung tu. Illa ayyakhafa Allah ayyakhafa kha tebal ni alif mat sebelumnya baris atas kha ayyakhafa huruf alif bertemu hamzah ataupun mudahnya simbol mat kan. Dia fokus dia simbol mat pun boleh. Simbol mat bertemu dengan hamzah. Selepas dia ada hamzah, so panjang 4 atau 5 harakat. Hamzah bertiang ni. Jadi hukumnya mat jaiz munfasil. Okey, mat jaiz munfasil. Ya khafa alla yuqima alla. Okey, la ni dua harakat juga. Alla alla maksud pula dua harakat sebab dia bersabdu. Alla yuqima hududallah. Yuqima ni huruf ya mat sebelumnya qaf baris bawah. Alla yuqima madu harakat hududallah. Hudu huruf ha pedas. Du ni waw mad sebelumnya dua harakat. Hududallah. Da dari atas. Dan ini kalimah Allah perlu dibaca tebal sebabkan huruf dal ni berbaris atas. Asbab kalimah Allah perlu ditebalkan. Okey, kalimah Allah kena tebal lah. Dallah. Tapi jangan dallah do. Ingat? Saya pesan selalu tu. Jangan dallah. Hududallah. Gitu pun lain juga. Dallah. Hududallah. Yuqima hududallah. Dallah. Gitu. Dapat bunyi dia Naqis tidak sempurna. Ya betul. Kalau makcik nak buat huruf yang tebal tu macam bersungguh baru menjadi ustaz. Biasanya gitulah. Biasanya gitu. Ada orang macam tu. Dia kena bersungguh sikit.
dia kena kerja lebih sikit untuk menyebut huruf. Contoh macam huruf ha, huruf kha. Ha pun dia huruf nipis, tapi nak pedihkan dia tu pun kiranya macam banyak kerja. Kan? Banyak kerja, kena struggle sikit. So tak apalah, asalkan jadi tu kira okey lah. Nanti lama-lama kita punya bahagian, yelah ini kan tubuh badan kita kan, nanti lama-lama dia akan terbiasa dengan keadaan tu. Mungkin sekarang ni fasa dalam nak melatih. Nanti sampai satu tahap mulut kita dah terbiasa sebut, insyaAllah dia tak lari lah, dia jadi mudah lah. Saya beranggapan macam tu, insyaAllah. Yakin sahaja. Yuqima hududallah. Baik, kita baca, saya baca dulu daripada illa ni, kemudian kita akan ulang semula nak. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Illa an yakhafa alla yuqima hududallah. Okay, illa. Ready? 1, 2, mula. Illa an yakhafa alla yuqima hududallah. Selesai. Kalimah Allah ma'ari sukun 2, 4 ataupun 6. Fa in khiftum alla yuqima hududallahi fala junaha alaihima. Fa in khiftum, fa in huruf fa di atas, fa hamzah di bawah i, kemudian matikan nun. Fa in khiftum, fa yang sukun sebelumnya baris sebelum kha di bawah, khif bunyi dia. Tum mim mati bertemu hamzah, izhar syafawi, jelaskan sebutan mim. Fa in khiftum alla yuqima, alla la 2 harakat. Okay, lam bersabdu 2 harakat. Alla yuqi, huruf qaf tebal baris bawah. Yuqima, yuqi 2 harakat ma asli, ma pun sama 2 harakat ma asli. Cuma beza dia qaf kena tebal lah. Yuqima, dapat tak bunyi dia? Hududallahi fala, huruf habdas. Hududallahi fala, hududallahi fala, dallahi fala. Okay, ini kalimah Allah. Dallah tebal kalimah Allah, sebelumnya baris atas kena tebal. Hi fala, hi ha simpul biasa. La ma asli ni alif mat sebelumnya baris atas. Hi fala junaha, fala junaha, fala junaha, fala junaha. Ni alif mat sebelumnya baris atas. Fala junaha alaihima. Ha pedas, sempitkan tengah kerongkong tuan-puan, jangan lupa. Fala junaha alaihima, ha alaihima, ha alaihima. Lai bacaan lunak lembut. Alai, ha baris bawahi, ma 2 harakat. Bila kita nak berhenti, baik sambung, tetap 2 harakat mad asli. Okey, clear nak? Kemudian nanti bila kita berhenti kat sini, alaihima, ambil semula pada fala junaha. Baik, saya baca dulu sekali lagi. Fa in khif
ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما. Okay, kita baca sama-sama. 1, 2, mula. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما. Okey. Kemudian فلا جناح عليهما فيما افتدت به. Okey. Nanti kita ambil balik fala junah. Kita sambung dulu di sini. Fi ni ya mad, sebelumnya baris bawah. Fi ma. Asal ma ni mak asli tuan-tuan perempuan, tapi disebabkan huruf mad bertemu dengan huruf fa ni, huruf mad ni kan huruf yang mati juga. Huruf mad ni kan huruf yang mati. Alright, cuma dia tak ada simbol lah. Dan ianya lebih orang kata apa? Biasa digelar dengan huruf mad. Cuma kita kena faham huruf mad ni adalah huruf yang mati. Jadi bila huruf mati ni bertemu dengan huruf mati, maka tak boleh dibunyikan. Macam mana nak bunyi kan? Huruf mad bertemu dengan huruf fa mati, ataupun istilah mudahnya huruf mati bertemu mati, tak boleh nak baca. Maka di sini huruf mad ni dihilangkan bunyi ataupun dihazafkan, dimansuhkan bunyi, tak ada, tak wujud lah. Sebab tu kalau kita tengok bunyi dia fi maf, ni saya beritahu kenapa jadi macam tu lah. Tuan-puan tahu baca dia fi maftadat, betul tak? Cuma kadang tak tahu kenapa alif tu tak ada. Sebab apa alif tu tak dibunyikan? Sebab apa? Itulah tadi yang saya sebutkan, huruf mad ialah huruf yang mati. Dia bertemu dengan huruf fa yang mati, maka bila huruf mati bertemu huruf mati tak boleh dibunyikan. Jadi huruf mati yang pertama itu, iaitu pada huruf alif mad itu sendiri, tidak ada lagi bunyinya. Maka ma tu kita akan dapati terus pada fa yang mati. Fi ma, maf masuk terus ke situ. Tak adalah dipanjangkan fi maftadat kan. Tapi tuan-puan tak baca macam tu pun. Tuan-puan akan tetap baca fi maftadat. Cuma mungkin ada di antara kita yang masih lagi tak tahu kenapa bacanya jadi macam tu. Sedangkan ada je huruf mad pada mim tu, fi ma. Alright. Jadi kena jelas lah. Clear kot semua? Saya pun pernah teranda benda ni sebelum ni. Di sini kita kata iltiqa sakinain, pertemuan dua sukun. Fala junaha alaihima fi maftadat bih. Fi maftadat bih. Tadat huruf ta yang sukun. Tadat. Pada huruf ta ni kita kena tahan suara dulu. Tadat, tahan dulu. Dah tahan baru ada sifat hams. Tadat. Gitu. Kalau kita tak tahan suara, nanti dia jadi apa tuan-puan, ingat tak istilah saya sebut apa? Bocor. Nanti dia bocor. Okey. Fi maftadat. Iltiqa sakinah, jika waqaf baru baca dengan mad asli kan ustaz? Betul. Sahih jiddan. Alright. Kalau berhenti dia akan berbalik pada hukum asal sebab dia memang mad asli tu. Fima alaihima fima. Dia memang mad asli. Ada huruf mad kat situ. Okey? Baik. Jadi tadi fi maftadat. Ingat, kalau kita tak tahan suara dulu dia akan bocor. Tadat. Tu yang bunyi tadat. Kan berlebihan bunyi dia. Tadat. Dia yang jadi bocor tu sebab kita tak tahan suara ta tu betul-betul. Tak percaya tuan-puan buat lah. Bila tahan suara ta, dat, tak ada bunyi dah kan. Itu kata suara tertahan. Dat. Dah betul? Disebabkan tekanan yang kuat,
maka dilepaskan dengan wujudnya sifat hams. Fi maftadat bih. Tapi dia bukan saktah tuan-puan. Saktah ni kan yang berhenti sekejap tu kan. Tak, dia fi maftadat baru keluar. Tidak. Dia beriringan. Cuma dia bukan dalam satu masa. Okey. Fi maftadat bih, gitu. Okey, kemudian bih ni bila kita berhenti, bih lah bunyi dia. Kan? Jangan bihi, tak pun bih. Salah tu. Fi maftadat bih. Selesai. Alright, ni maksilah qasirah. Kalau kita wasal lah, kalau kita sambung maksilah. Okey. Tapi ceritanya sekarang kita berhenti. Bih itu je bunyi dia. Ha tu akan jadi ha yang matilah sukun arid, sukun mendatang. Baik. Fala junaha alaihima fi maftadat bih. Kita baca sama-sama. 1, 2, mula. Fala junaha alaihima fi maftadat bih. Fi maftadat bih, gitu. Alright, kalau sambung baru jadi maksilah qasirah lah. Panjangnya maksilah panjang. 2 harakat je lah. Macam tadi bih tak ada panjang pun. Bihi maksilah qasirah 2 harakat. Sama bunyi macam mak asli, dan ni ya mat lah ni sebenarnya. Okey. Cuma dinamakan maksilah tu sebab apa? Kadar 2 harakat tu akan berlaku kalau dalam keadaan silah. Itu nama dia maksilah. Bacaan mat yang berlaku ketika silah, ketika sambung sahaja. Dan dibaca dengan qasir. Qasir ni maksudnya pendek. Pendek 2 harakat. Boleh tuan-puan? Tak mempunyai sifat. Ada perkataan tertinggal tu Puan Safiah. Syiddah mahmusah. Okey. Kalau mahmusah tu dia merujuk kepada hams tu saja. Syiddah mahmusah iaitu suara yang tertahan dan terlepasnya udara. Okey. Boleh semua? Kita teruskan. Tilka hududullahi fala ta'taduha. Tilka, ni huruf kaf. Ni huruf kaf. Tilka ni huruf kaf pada atas, dan dalam ni ingat huruf apa? Huruf kepala kaf. Dia huruf kaf lah, tapi kepala dia je. Tilka, bukan hamzah. Tilka habadas sekali lagi, sempitkan di ruangan tengah kerongkong ni. Hududa kat atas, yang bawah ni hududu. Tilka hududullah. Kalimah Allah kena tebal. Hududullah. Dullah. Tilka hududullahi fala Tilka hududullah. Tuan Kamaru, sifat mahmusah. Mahmus ni sifat hams. Hams ni istilah Arab je sebenarnya. Hams tu nama sifat tu. Mahmusah yang dihamaskan, iaitu huruf ta lah. Okey, mahmusah tu huruf hamas. Mahmus, ha mim sa, hamas, daripada perkataan hams tu sendiri. So jangan pening-pening lah. Okey. Tilka hududullahi fala ta'taduha. Fala ta'taduha. Hi fala la 2 harakat masli. Ta'taduha. Huruf ain. Huruf ain yang sukun. Fala ta'taduha.
فلا تعتدوها فلا تعتدوها. Gitu. Du ni 2 harakat. Kemudian ha pun 2 harakat mat asli. Ni alif mat sebelumnya baris atas. Fala ta'taduha. Gitu. Kita baca dulu. Tilka, saya baca sekali lagi. Tilka hududullahi fala ta'taduha. Okey, kita baca 1, 2 mula. Tilka hududullahi fala ta'taduha. Habis. So ada satu baris lagi, tuan-tuan puan, jangan keluar lagi, kita habiskan sama-sama وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَنْ nun mati bertemu ya idgham bi gunnah. Ingat tu, idgham masukkan bunyi nun ke dalam ya. وَمَنْ يتعد حدود الله يتعدى ومن يتعد حدود الله hududallah. Okey, apa nama, tengah kerongkong, huruf ha pedas kan, kita sempitkan dia. Hududu 2 harakat juga ni, waw mat sebelumnya baris depan. Hududallahi faula dallah, kalimah Allah kena tebal sebelumnya sebab sebelumnya baris atas. Okey, boleh. Tilka hududullahi fala ta'taduha. Silap, ni dah baca dah. Ayat sama tuan-tuan ya. Ni wa mai bawah bawah sekali, bukan atas ni dah tadi dah. وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ, hi satu harakat, faula huruf fa dari atas. Okey, kemudian ni hamzah ni kan, ni hamzah dia dari depan, so bunyinya u. Kemudian ni yang waw ni, jangan keliru, ini namanya waw ziyadah, huruf tambahan. Dia ada je kat situ, biar kan, usah dipening-pening, usah dipikir-pikir kan, tapi tak payah baca pun, tak disebut pun. Faula, terus pada lam yang panjang tu lah. Gitu. Masih stay lagi ustaz. Mata hampir-hampir nak layu dah. Sapu air. Betul ni. Tak apa. Kalau tak look juga, try sapu air zam-zam. Kalau tak look juga, boh ayo panas tengok apa mana, jauh mana pergi tu. Mau jaga 2 minggu sampai raya jaga tu. Tak ada, gurau. Gurau sorry. Main-main je. Biasalah tu nak ngaji ni ngantuk tuan-puan. Ya. Puan Musfirah, ustaz nak tanya, huruf hamas selain huruf ta, huruf hams ada 10. Ada 10. Bukan ta sahaja. Ada huruf fa, huruf ha, huruf sin, huruf tha. Okay, huruf ha simpul, huruf shin, huruf kha, huruf sad, huruf sin, lepas tu tha tu sekali lah. Sin dengan sa dua-dua ada. Tu huruf kaf dengan huruf ta. Fahassahu syakhsun sakat. Gitu.
Boleh? Ada 10. Kalau nak padu lagi, meh daftar seminar. InsyaAllah. Seminar sifat huruf. Tak ada. Faulaika. Okey, sambung balik kita nak cerita ni hukum ni apa ni? Mad wajib ke mad jaiz? So tuan-tuan dan puan, kat sini mad wajib muttasil. Pertemuan huruf mad la ni nampak tak yang kecil ni halus ni. Ni yang kecil ni huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Faulaika humuz zalimun. Humuz. Baik, panjang tadi la, panjang 4 ataupun 5 harakat. Hukum mad wajib gitulah dia, 4 ataupun 5 harakat. Ika huruf kaf dari atas, dalam ni kepala huruf kaf bukan hamzah, ingat. Humuz. Huruf za ni tuan-tuan. Baik, ada sedikit masalah kadang-kadang yang saya dapat kesan daripada pengalaman saya dengan pelajar-pelajar saya sendirilah. Dengan orang lain wallahualam saya tak pasti. Humuz, dia lambat nak tebal tu. Humuz, dia masuk tu nipis je. Humuz. Kan huruf za ni kena keluar hujung lidah, betul tak? Huruf za ni kena keluarkan hujung lidah. Jadi bila permulaannya dah lemah, so dia jadi pelik. Macam mana? Okay, dengar baik-baik Humuz. Faham tak? Ni saya buat gerak perlahan. Humuz. Dia punya lidah tu dalam keadaan yang rehat. Dia hanya keluarkan lidah je. Cuba tuan-puan buat seolah-olah kita sebut huruf zal. Humuz. Itu jadi susah nak tebal za tu. Jadi apa yang kita kena buat? Macam ni tuan-puan. Waktu kita dah sebut humuz, pangkal lidah kita ni dah naik dah. Lidah kita ni, sebahagian besar lidah kita ni dah terangkat dah semuanya. Humuz. Baru kita dapat dia punya kepadatan bunyi tu. Okey, kepadatan. Betul ke tak istilah tu? Nak dapat bunyi padat za tu lah, bunyi tebal tu. Itu cerita dia. Humuz. Kalau kita lambat, lidah kita ni lambat bertindak, maka automatik dia terus akan jadi lemah sifat za ni. Walaupun kita cuba buat paksa dia jadi tebal. Contoh humuz. Dia jadi macam tu. Dia jadi bunyi macam mengembang. Humuz. Nampak? Kita hanya kembang kan. Bunyi belakang tu. Dia tak menepatilah sifat isti'la dan itbaq pada huruf za. Benda tu itu sifat bagi huruf za, yang mana pangkal lidah akan naik, kemudian di bahagian tengah lidah ni akan melengkung, dan semua ni akan naik bahagian depan lidah ni. Za. Sebab tu bunyi dia macam terkepung. Humuz za. Macam kembung orang istilah kembung pipi katanya. Begitulah. Banyak je komen. Tak dan baca ni Sekejap izinkan saya baca-baca dulu sikit. Kau ada soalan ke? Okey. Puan Nazrina dah tolong tuliskan. Terima kasih. Huruf hams tadi Okey. So tentang za ni tadi jelas tuan-tuan dan puan.
Kalau kita lemah sifat dia, kalau kita tak angkat pangkal lidah kita tak betul parkingnya, tak betul parking kedudukan lidah tu, dia akan jadi banyak versi lah. Contoh, faulaika humuz zalimun. Tu, humuz zalimun. Dia bunyi melentuk je lah. Humuz tak kena pula ada bunyi gedik-gedik sikit tu. Humuz zalimun. Allah. Tak mau lagi tu. Ni contoh. Ada je buat gitu kan. Humuz zalimun. Dia buat ala-ala dandut buat situ kan. Boleh je nak buat bunga-bunga tu, tapi pastikan sifatnya terjagalah. Kalau tidak dia jadi pelik. Itulah bunyi tadi. Tuan-puan dengar pun rasa geram je lah. Rasa nak lempar batu muka saya lah. Dengar. Humuz zalimun. Faulaika humuz zalimun. Boleh je kan nak nambah burdah, kata nak bagi seronok baca tu, nak ada jiwa, tak ada masalah. Tapi bila sifat tu tak terjaga, dah lembik liuk aja bunyi okey. Faulaika humudza. Ingat terus daripada mudza tu pergi makhraj dia betul-betul, hujung lidah keluar, pangkal lidah semua naik dah. Apa-apa pun dia punya punca dia tu pangkal lidah kena naik dulu. Humudza humuz zalimun. Dia bila naik tu bukanlah kita yang sampai pejam mata menghayati, macam kita duk tolak kan. Ustaz macam mana nak naik pangkal lidah tu? Benda ni kena latih tuan-puan. Dia tak maunya kita pejam mata, kita duk tekan dari bawah ni, ambil jari, konon-konon pangkal lidah jadi naik, tekan pula kan. Kononnya pangkal lidah akan naik lah kalau tekan tu. Tidak juga. Dia kena cuba latih-latih. Mungkin first fasa pertama kita buat tu, kita duk mencari-cari lagi mana tempat parking dia ni. Humuz. Dia ada bunyi tebal sangat pun ada. Muz. Mulut ke depan pula kan, lidah terkeluar apa semua. Bukan keluar sikit, keluar banyak pula. Contoh. Itu fasa dalam kita nak menemukan bunyi dia tu. Tapi dah mahir nanti, insyaAllah okey lah. Depan lidah terangkat tak Ustaz? Ya, dia akan terangkat. Dia akan jadi macam ni. Daripada ni pangkal lidah, tengah lidah ni biasa dia akan melengkung macam ni. So kat sinilah yang terkumpulnya angin yang menyebabkan mulut kita rasa kembung bila sebut za. Itu perbahasan. Nanti insyaAllah dalam sifat huruf nanti saya explain lebih lagi lah. Okay. Cuma asal dia begitu. Dia tak ada susah mana pun. Tapi itulah. Itu adalah berkaitan dengan teori kan. Apa-apa pun berbalik kepada praktikal. Kadang-kadang cerita macam ni faham je. Nak buat tu Bila tanya huruf za sifat dia apa? Tebal, terangkat ni, semua terangkat. Cerita kan, cerita. Sebut za. Sudah. Ada yang macam tu. Jadi kita nak seiring lah biar sama, sampai sama kefahaman tu. Boleh ni? Ustaz Adi masih lagi sesama. Baru semalam jadi Semalam pun saya ada kelas. Kopi tu juga. Doa ya. Ustaz saya tanya, fa imsakum bi. Mana tu? Atas sekali tu. Dibaca dengan dua bacaan. Cuba Ustaz terang. Untuk okey, baik-baik. Puan Cik Rosmani. Okey, Puan Cik Rosmani tanya yang atas ni Okey, tuan-tuan dan puan yang sedang mendengar ni, fokus. Untuk hukum iqlab. Iqlab ni dia ada dua cara baca. Hukum iqlab fokus hanya hukum iqlab sahaja. Dia ada dua cara baca. Yang pertama, tutup bibir secara sempurna. Fa imsakum bima'ruf. Sempurna. Ada pun cara yang kedua, iaitu dengan disebut ikhfa, secara ikhfa, iaitu menutup bibir secara bersahaja. Tidak sempurna lah. Fa imsakum. Saya tutup je bibir ni, cuma saya lemahkan dia. Lemahkan pegangan ni. Bibir atas, bibir bawah ni kita lemahkan pegangan dia.
Dia tutup tu ala kadar lah. Fa imsakum bima'ruf. Fa imsakum. Ini yang saya kata renggang tadi. Yang kedua tadi, yang pertama tadi saya kata tak rapat bibir kan, macam biasa. Fa imsakum. Tapi kalau nak ikutkan mana yang lebih masyhur, yang pertama tadilah. Saya sebut yang pertama ke yang kedua, saya pun tak ingat. Maknanya yang tutup bibir bersahaja tu, itulah yang lebih masyhur, yang lebih baik sepatutnya untuk dilakukan. Tapi point dia tak ada masalah kalau kita nak rapat bibir. Cuma kalau saya ambil daripada guru saya, iaitu dengan cara menutup bibir secara bersahaja. Fa imsakum, begitu. Jadi kalau tuan-puan rasa nak keyakinan ilmu tu sampai dengan baik, so ambil lah yang tadi tu, tutup bibir bersahaja. Sebab saya sebut tu tadi, cuma saya meraihkan kod-kod ada yang ambil daripada guru dia, belajar secara rapat bibir. Tapi kena ada hujah lah. Macam saya ada hujah. Saya pegang hujah. Kalau orang tanya kenapa, saya akan jawab. So dah ada lah gitu, kenapa jadi macam tu, kenapa. So pegang begitu. Jadi terpulang pada tuan-puan lah, nak ambil yang daripada saya ataupun terpulang kama tasyaun, seperti mana yang tuan-tuan puan-puan rasa selesa dan tuan-puan rasa berkehendak dengannya, silakan. Boleh Alright. Mana ke tadi? Huruf dha tadi. Clear huruf dha. Faulaika humuz zalimun. Jadi tak adalah lepas ni bunyi nyentai-nyentai je tuan-puan dia. Humuz zalimun. Bila tanya huruf apa tu, kita tahu dia huruf dha, dan memang saya sebut tadi pun huruf dha. Humuz dha. Cuma sifatnya tak sampai. Dia punya rencah tu tak cukup. Bahan dia tu tak cukup. Dah jadi dah, bahan tak cukup. Boleh? Ustaz nak menjadi dah. Di ujung-ujung baru menjadi. Okey? Begitu. وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Dha 2 harakat lah. Okay, kita dah cerita pumpang-pumpang pasal dha tadi. Jangan lupa panjang 2 harakat. Ni alif mat ni Sian dia kan, kalau buat-buat tak perasan dia kan. 2 harakat. Kemudian li 1 je. Mun ma'arid disukun. Kita berhenti pada nun dan sebelumnya ada ma' asli. Ma'arid disukun boleh dibaca 2, 4 ataupun 6 harakat. Gitu. Nyentai tu bunyi macam mana? Dia semua sental, perkataan tu sental. Bunyi nyentai. Orang tak acuh aja bunyinya tu. Tak tahu lah betul tak saya punya definisi ni. Selalu orang sebut macam tu, nyentai. Kan? Bunyi tu macam berlanggar-langgar je. Tapi dia tak cukup, dia tak sampai. Macam orang panggil ni lah huruf sa, huruf sa dengan zal, za yang kena keluar hujung lidah. Kan orang panggil sentai lidah. Huruf za keluar ke hujung lidah tu orang sebut biasanya sentai lidah. Saya dulu belajar macam tu. Huruf za tu sentai lidah. Sentai ke lidah tu dengan gigi tu. The, va, sa, itulah. Sentuh, itulah. Jelas itu bukan term sifat lah. Kau panggil sifat apa? Sifat nyentai ustaz. Nak nampak bunyi Arab sikit, al-nyentai. Sudah. Pandai-pandai pula tambah kan, al-nyentai. Nampak jadi je kan. Sifat apa? Sifat al-nyentai. Jadi itu bukan sifat lah. Itu silah nyembang je tuan-tuan. Nak khabar bunyi tu jangan bunyi rupa Puan Jamie kata apa tadi?
Bunyi lepek. Bunyi lepek je. Humuz zalimun. Tahu bunyi lepek. Bunyi lepek, bunyi penyek terpulang lah. Apa jenis silah nak sebut pun. Cuma point dia nak kata jangan ada bunyi yang longgar, iaitu tidak membawa kesempurnaan sifat pada sebutan-sebutan kita. Itu sahaja. Okey? Clear semua? Fahimtum? Nyeteh sentil. Okey lah. So kita baca dulu sekali wamai ni, kemudian kita ulang balik dari atas. Okay, ready tuan-tuan? Okay, fokus. Nak habis dah ni. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Sama-sama wamai yata'adda. 1 2 mula. وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Nah, bunyi orang parit. Saya pun tak tahulah bahasa apa. Mak saya orang parit. Kadang-kadang dengar dia nyembang tu adalah rupa bunyi macam itu. Kadang kita anak-anak ni ikut aja kan, orang parit. Saya tak pandai lah nyembang parit, tapi kalau dengar tu dia dua je lah, boleh pening boleh faham. Ikut mana yang mudah, nak pening ke nak faham. Okay, alright, InsyaAllah selesai dah kita punya perkongsian untuk hari ni. Santai saja tuan-puan. InsyaAllah mudah-mudahan dengan pendekatan yang saya rasa santai ni, walaupun santai ni pun ada yang ngantuk-ngantuk juga, itu biasalah. Okay, cabaran menuntut ilmu tambah puasa ni pula gitu. Tapi mudah-mudahan ada ilmu yang tuan-puan dapat insya-Allah, dan apa yang penting perlu diterapkan, perlu diamalkan, bukan hanya pada ayat ini sahaja tetapi juga pada ayat-ayat yang selain daripada ayat inilah, maknanya keseluruhan Al-Quran itu sendiri. Wallahu alam. Sebelum tuan-puan keluar, jangan lupa kita nak baca dulu ni nak baca dulu. Ready semua Oh, kejap. Lupa nak bagi tahu. Ini, tuan-tuan puan, siapa yang belum daftar lagi seminar sifat huruf kita, nak khabarkan, dengar ni, seminar sifat huruf ini pendaftarannya masih lagi dibuka sekarang ni. Cuma pendaftaran ni hanya dibuka sehingga hari Jumaat sahaja minggu ini, 7/5/2021. Jadi siapa yang belum daftar lagi, mohon lekeh daftar. Link disediakan di atas untuk berhubung dengan tim kami. Tuan-puan tekan je link di atas. Okay. Jadi insyaAllah benda-benda yang kita sembang tadi, sifat hams lah, sifat apa, itbaq, syiddah, dan adanya sifat-sifat lain, insyaAllah kita akan bincangkan hurai. Saya boleh katakan untuk seminar sifat huruf ni, dia dalam keadaan poin-poin yang santai, poin-poin yang mudah, tetapi insyaAllah dengan adanya kefahaman tu nanti membuatkan tuan-puan akan rasa satu hasil yang baik pada bacaan tuan-puan. Percayalah, walaupun tak dapat semua, tapi saya yakin tuan-puan akan rasa ada sesuatu yang mengubah bacaan anda semua. Itu kehebatan sifat ni tuan-puan. Dia huruf yang sebut jadi tak jadi tu semua bergantung pada makhraj sifat, dua tu je. Jadi kita nak mengkhususkan tentang sifat huruf. Okey, kepada mereka yang dah join seminar makhraj huruf bersama saya sebelum ni, alhamdulillah, teruskan, dan moga-moga kita berjumpa nanti untuk seminar sifat huruf nanti. Yurannya tu itulah RM39 aja. Yang Ramadan Learning Kit tu itu hanya add-on. Kalau nak tambah RM35, dan apa yang ada dalam tu tak apa, tuan-puan tekan je link di atas. Tuan-puan berhubung dengan sahabat saya, tuan-puan akan dijelaskan lah, okay, apa benda apa semua tu. Itu sahaja. Alright, link ada di ruangan komen. Kalau tuan-puan nak tekan link, tak nak tekan kat atas, tekan kat bawah, ada juga. Okay, kita buka sampai Jumaat ni sebab minggu depan dah nak raya tuan-puan. Jadi kita sibuk untuk, bukan sibuk nak raya tu, kita dah sibuk untuk ni lah pengurusan buku-buku ni semua. Alright, jadi InsyaAllah doa-doakan semoga semuanya lancar lah. Okay, nak ucap raya awal lagi? Belum lagi. Tuan-puan, relax dulu ya. Okay, terima kasih semua kerana sudi mendengar sedikit
berkaitan dengan seminar kita. Jangan lepaskan peluang tuan-tuan. Nanti nak ngikut sharing tajwid ni mesti rasa macam dia lebih bercahaya nanti. Dia ada mental tu pling kat kepala. Bila saya sebut je okey sifat bla bla bla, sifat ini bla 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 bla, tuan-tuan akan okey dah belajar dah. Okey dah belajar dah. Dia macam tu je perjalanan dia nanti. Percayalah. Okey. Wallahu alam. Jom kita teruskan bacaan kita. Kita tutup ni jap. Alright, jom. Memang rasa nak bling-bling tu. Okey, tuan-tuan. Fokus. Dah macam bomoh pula tepuk tangan. Okey, fokus InsyaAllah kita nak baca ni sebagai penutup kita sebelum kita akhiri live kita ni. Alright, fokus. Jom. Tarik nafas semua, betulkan niat balik. Tadi dah seronok gelak-gelak apa semua tu. Itu pun kalau betul gelak lah, kalau tak gelak tak tahulah. Kena happy tuan-tuan. Puasa-puasa pun kena happy, ceria selalu. Okey, sedia? 1. Tarik nafas. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم. Okey, baik, alhamdulillah. Kita baca sekali lagi tuan-tuan. Kali ini kita lajukan sikit tempo kita. Okey, kita lajukan tempo sikit. Sedia semua? Sekali lagi, 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله
فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Baik, alhamdulillah. Selesai. Tuan-tuan dan puan, alhamdulillah selesai dah kita punya bacaan untuk pagi ini. Jiharkah. Tu tadi tu maqam jiharkah. Okey. Jarang saya baca tu. Tu mungkin tuan-puan dengar tu bunyi lain sikit kan. Baik, so itu saja. InsyaAllah selamat meneruskan ibadah puasa tuan-puan. Yang berbaki ni kita dah berada di 10 malam yang terakhir. Jadi nak kata apa, biasalah bila masuk 10 malam terakhir ni, apa yang diharapkan oleh setiap manusia ialah untuk bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Cuma tak ada siapa pun yang tahu bila malam Lailatul Qadar. Itu hakikat yang kita kena tahu betul-betul lah. Okay, bukan kalau kita nak kata pelik sikit kan, tiba-tiba tuan-puan ni cerita lah contoh ya. Tiba-tiba tuan-puan hari yalah dalam tempoh 10 Ramadan ni tuan-puan terjaga malam. Tiba rasa sunyi je kan, rasa sunyi. Tuan-puan pun bangun. Tengok kiri kanan. Tu tuan-puan pun rasa, wish, ini malam Lailatul Qadar ni. Senyap je, sunyi je. Atau memanglah senyap kan, dah jaga 3-4 pagi, mana ada orang bangun lagi time tu. Kan. Tiba kita kadang-kadang macam tu lah ni melawak je lah. Maknanya nak cerita tak ada orang yang tahu pun malam Lailatul Qadar tu bila. Cuma orang yang dapat tu dia akan rasa sesuatu zuk yang berbeza lah, rasa yang berbeza. Nak dapat tu pun susah tuan-puan. Ya tak? Bukan senang. Ya, cuma kita harap lah kita pasang impian hajat. Mana tahu kalau Allah izinkan kita untuk temu. Cuma caranya bukan macam tu lah. Kan bangun tengah malam, jaga, dengar, tengok tak ada bunyi kereta. Kita rasa sunyi. Kita pun rasa sejuk sangat malam tu. Bunyi kereta tak ada. Atau yelah dah jam 3-4 pagi, mana datang bunyi kereta apa semua. Kan? Kita pun beragapan itulah malam Lailatul Qadar. Kena pula dalam 30 Ramadan itu je first time bangun malamnya. Udah kita pula rasa seronok. Jadi jangan terpedaya lah benda-benda macam tu ya. Hadiah buat yang terpilih. Naam. InsyaAllah. Tak ada apa pun. Ni cerita saya reka je. Sekarang jenuh. Saya live hari nanti nak dekat ujung kan. Ustaz, malam tadi saya rasa sesuatu dah. Tim penuh pula komen kat sini kan. Malam tadi saya rasa sesuatu Ustaz. Ustaz, malam tadi saya tekan masuk tandas lampu tak boleh buka Ustaz. Adakah itu malam tu qada? Jenuh. Okey. Melawak je tuan-tuan. Jangan sedih sangat hujung-hujung ni. Okey. So itu saja. Nanti jam pukul 11.30 jangan lupa untuk tadarus kita. Tadarus bersama Ustaz Zubairi di page Izin Ngaji ni insyaAllah. Dan yang siapa yang dengan saya sendiri insyaAllah kita jumpa nantilah. Baik, wallahualam. Itu saja kot. Tak ada apa-apa Kita jumpa esok. Esok tak ada. Macam biasalah hari Selasa kita tak bersiaran. Kita jumpa hari Rabu nanti insyaAllah. Okay, kita jumpa hari Rabu. Okey, terima kasih semua. Jangan lupa hashtag kita santai tapi sampai. Kita jaga Quran jaga kita. Saya mohon maaf tuan-puan kalau ada salah silap, kalau ada gurau-gurau tu terkasar ke sikit. Tak maaf lah. Kok terasa kan. Tadi saya cakap pasal lampu tadi. Tiba-tiba ada pula tuan-puan ni lampu rosak ke. Kan kata Ustaz ni perli aku ke. Tak. Okey. Itu tak ada kaitan antara hidup yang mati tuan-puan. Hanyalah rekaan semata-mata.
jika diizinkan dapat lagi kita. InsyaAllah, amin ya Rabb. Okay, Allahumma balighna Lailatul Qadr. Itu saja. Saya undur diri dahulu, tuan-puan. Kita tangguhkan dulu dengan bacaan umul kitab. Kita tangguhkan dengan bacaan tasbih kafarah wa suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Itu saja tuan-tuan. Jumpa lagi. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa say thanks to Allah. Jumpa lagi. Bye bye. Orang mukmin yang sejati jika terbuat dosa, hatinya luka punah, sedih dan derita. Jiwanya parah tak boleh melupakannya sepanjang masa. Kalau ia anggota lahir, tentu nampak berdarah. Kalaupun sembuh dari lukanya, namun parutnya masih ada. Begitulah halus perasaan seorang hamba yang berdosa. Dia tak boleh melupakannya sepanjang masa. Bagaimana dia boleh melupakannya, kerana parutnya masih ada. Artinya ingatannya pada dosa tak boleh dilupakannya, teringat sahaja jiwanya tersiksa. Teringat sahaja hatinya derita. Payah sekali dia mahu melupakannya. Perasaan ini anugerah dan nikmat dari Tuhannya. Takut dengan dosanya itu jadi syafaat padanya. Tersiksa dengan dosa, derita dengan kesalahan, dianggap oleh Allah itulah hukuman pada hambanya. Moga di akhirat kelak terselamat daripada siksa neraka.
Begitulah hati seorang mukmin, sentiasa sahaya